Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Kita mula dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid yang ke-7 ya, iaitu tentang bab wakalah. Kita akan sambung balik, iaitu 3 bulan terhenti disebabkan oleh PKP dan juga COVID-19. Jadi kita akan sambung balik bab wakalah ni. Sekarang ni dalam surat 1697 iaitu garis panduan wakil. Sebelum saya memulakan pengajian kita ni, kita nak tanyalah ada apa-apa soalan. Sebab tadi Tuan Syed ada tanya, dia nak tanya ada soalan-soalan berkaitan dengan ekonomi yang iktisad, dalam bahasa Arabnya iktisad lah. Jadi kalau nak tanya soalan mungkin boleh ditanya pada sebelum kita memulakan ni. Kalau nak tanya tentang ekonomi ke, tentang pasaran saham ke, bertemu kita insya-Allah. Ada soalan? Tak ada soalan? Tuan Syed? Belum lagi, okey. Belum lagi. Okey. Tak ada confirm semua okey, tak ada masalah semua, alhamdulillah. Okey, kita akan baca dalam bab wakalah. Okey, bab wakalah kita dah baca tentang rukun dia. Okey, rukun dia ada 4, iaitu mesti ada dia punya pewakil dia, okey, dan juga sirah dia, iaitu akad dia. Mazhab Syafi'i memang kena ada akad dia. Akad dia dan juga apakah benda yang diwakilkan tu, barang yang diwakilkan ataupun perkara yang diwakilkan tu. Ada 4 rukun dia, mesti ada 4 tu. Okey, kalau rukun maksudnya satu tak ada, okey, maksudnya tak salah kan, so kena ada. Okey, contohnya kalau rukun nikah tu kena ada pengantin lelaki, pengantin perempuan. Kalau pengantin lelaki dengan pengantin lelaki tak jadi, contohlah. Okey, garis panduan wakil. Okey, di garis panduan wakil. Ini kita dah baca dah, rukun dah baca, syarat-syarat dah baca. Sekarang kita tengok kepada garis panduannya. Setelah semua rukun dan syarat yang ditetapkan untuk melantik wakil dipenuhi, wakil yang dilantik hendaklah menguruskan perkara yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, apakah garis panduan bagi urusan ini? Okay, perkara ini akan dibincangkan dalam tajuk seterusnya mengikut perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Yang pertamanya ialah wakil perbicaraan. Okay, wakil perbicaraan ini selalunya lawyer. Okay, lawyer. Okay, peguam lah. Peguam kan jadi wakil kepada plaintiff dan juga kepada defendant. Betul tak? Peguam Okay. Kebetulan anak saya ambil law. Saya pun tak tahu kenapa. Seorang anak saya pun tak ada yang ambil ekonomi ataupun kewangan. Semuanya lain. Seorang dia dalam mass communication, seorang lagi law, lagi 3 lagi belum lagi lah. Jadi tak ada seorang pun mengikut tentang ekonomi. Dia cakap cerita tentang kewangan je, sorry takut tengok nombor. Okey, kalau dalam wakil perbicaraan macam mana wakil perbicaraan bermaksud melantik wakil untuk menjalankan proses pendakwaan di mahkamah. Hari ini ia lebih dikenali dengan proses guaman. Proses guaman. Apabila seorang peguam dilantik sebagai wakil untuk menjalankan perbicaraan, peguam tersebut berhak menguruskan semua perkara yang membabitkan urusan yang perlu untuk membuktikan hak pewakil atau mempertahankan pewakil daripada segala tuduhan lawan. So kalau kita lantik jadi wakil kan, so dia kena lawan lah. Okey, pertuduhan yang mungkin dilemparkan ke atas kita. Okay, dia kena bersungguh-sungguh menjadi wakil kita. Walau bagaimanapun, adakah dengan ini peguam berhak membuat pengakuan bagi pihak pewakil? Bolehkah dia mengaku bagi pihak pewakil?
Dia wakil kita, tapi boleh tak dia mengaku bagi kita? Persoalannya dah ada yang giling kepala. Saya pun bukan reti saya bab law ni. Bab legal ni saya tak reti, tapi kita baca lah. Ini bab dalam fiqh. Jawapannya, peguam tidak mempunyai sebarang hak untuk membuat pengakuan bagi pihak berwakil. Dia tak ada hak lah untuk membuat pengakuan bagi pihak berwakil. So dia tak boleh kata saya bagi pihak berwakil bagi pihak kan mengaku bersalah macam tu. Dia tak boleh. Kerana dia dilantik sebagai wakil dalam perbicaraan untuk berhadapan dengan hujah lawan. Dia dilantik untuk berhujah, untuk menangkan kita. Ini bermakna pengakuan adalah bertentangan dengan maksud perwakilan tersebut, kerana ia bererti dia berkompromi. Dia berarti dia kompromi lah, dia maksudnya dia pula buat negotiation. Oleh itu membuat pengakuan terkeluar daripada maksud perwakilan tersebut. Dia tak boleh lah buat pengakuan. Dengan ini wakil tidak berhak menjalankannya. Faham ini? Ini faham tak? Normal case tak ada. Dia akan cuba untuk ni lah, melainkan defend. Dia sepatutnya defend. Itu sepatutnya defend. Dalam fiqh apa maksudnya kena macam kalau yang dekat luar, kat court luar kan. So maksudnya saya tak faham dengan court luar punya ni kan. Tapi yang biasa dia mungkin tahulah. Terutama lawyer lah mesti. Ada yang sama lah. Dalam kes ni sama. Maksudnya perwakilan. Setelah wakil berjaya membuktikan hak pewakil dan mahkamah mengesahkannya. Ni kalau dia wakil, dia lawyer, dia menangkan kes tu kan. Adakah wakil berhak menerimanya bagi pihak pewakil? Kalau dalam civil court selalunya boleh kan? Boleh kan? Dalam syariat, dalam fiqh macam mana? Dalam fiqh macam mana? Tak, result dia maksudnya kalau contohnya dia menang ke, dia kena terima apa-apalah, maksudnya dia menang kes tu, dia dapat pampasan ke contohnya. Tak boleh. Kalau dapat pampasan untuk atas nama dia tak nampak dia boleh lah. Tak nampak boleh confirm Yang tu siapa memang ni you bukan lawyer bukan. Tapi dah biasa. Dia belajar undang-undang perniagaan kan. Okey. Saya dah lama dah, tahun 90-an saya belajar tu, tak ingat lah. Tak ingat. Okey, tapi rasanya macam ni kalau dalam fiqh jawapannya wakil tidak berhak menerimanya bagi pihak pewakil. Ini kerana kebenaran yang diberikan adalah bagi membuktikan hak pewakil dan bukan untuk menerima hak tersebut bagi pihak pewakil. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia cuma defend je, contoh. Dia defend atau lawan hujah. Yang terimanya kena orang lain lah. Orang lain. Mungkin orang lain, tapi dalam kes ni kadang-kadang dia bagi juga. Lawyer dia tu untuk terimalah kan. Berkaitan antara mengesah dan menerima tidak wujud dari segi lafaz kontrak atau dari segi amalan. Maksudnya dalam lafaz kontrak kita hanya wakilkan dia untuk lawan hujah, plaintiff sebagai contohnya kan. Itu je kita punya lafaz kontrak. Jadi kita tak ada lafaz kontrak katakan you jadi wakil kita lawan hujah, you juga jadi wakil kita, kalau menang you terima juga semua. Tak ada. So maksudnya kita kena ikut kontrak kita yang kita dah meterai awalnya. So dari segi amalan yang diguna pakai, orang yang diberi kebenaran untuk membuktikan hak pewakil tidak semestinya diberi kebenaran untuk menerima bagi pihaknya. Ini dari segi amalan lah. Dari segi civil law lah pun rasanya. Dia tak adalah maksudnya lawyer tu sendiri yang akan malah kebiasaannya pewakil akan memilih orang yang paling hebat berdebat. Dia lawyer ni kena hebat debat kan. Dia anak saya yang ambil law tu jangan nak debat dengan dia, tak boleh buat apa. Saya kena reserve lah kan, sebab dia memang boleh pusing lah kan. Jawapan kita ni dia boleh pusing kan. So kebanyakannya saya akan diam, tidak kalah.
Yang paling hebat berdebat dan bijak berhujah. Bijak berhujah untuk membuktikan haknya. Okay, membuktikan haknya. Tapi dia mungkin seorang yang rendah pegangan agamanya atau moralnya. Dia mungkin hebat dia berdebat, hebat hujah dia, tapi mungkin dia agamanya kurang. Mungkin. Bukan semua kata lawyer semua kita cakap dia tak ada, bukan. Okay? Mungkin, kan? Dia rendah pegangan agama dan moralnya. Okay? Sebaliknya, untuk menerima hak tersebut, bagi pihaknya, pewakil selalunya akan melantik orang yang lebih beramanah dan warak. Sebab bila nak terima tu, kan, contohnya terima 10 juta ringgit, kan, contoh, kan. So nak kena orang yang beramanah dan juga yang warak. Sebab dia tahu bahawa kalau dia orang yang beramanah warak, dia akan memastikan haknya itu sampai kepada wakil tersebut. Kita banyak dengar cerita, kan, lawyer buat lari, kan, betul tak? Lawyer buat lari, kan. So bukan tak ada, memang ada. Memang ada. So orang yang sesuai untuk menerima untuk sesuatu perbicaraan mungkin tidak sesuai untuk menerimanya. So dia sesuai untuk berhujah, berdebat, defend. Tapi untuk terima mungkin tak sesuai. Pelantikan seseorang untuk menjalankan perbicaraan tidak menunjukkan ia membenarkan wakil tersebut menerima hak tersebut bagi pihaknya. Itu ialah yang wakil dalam perbicaraan. Itu nombor satu. Nombor satu, wakil perbicaraan, kita faham. So kita lantik dia jadi lawyer, dia jadi debat, make sure kita menang. Make sure kita menang. Itu tugas dia. Macam mana dia nak hujah dia nak pakai apa ke ni semua. Yang keduanya ialah siapakah yang wakil penerimaan, wakil yang penerimaan. Tadi wakil untuk berdebat, berhujah, wakil perbicaraan, masuk dalam court. Sekarang ni siapa yang nak tolong terima? Sekiranya pewakil melantik seseorang untuk menerima hak yang telah disahkan, baginya daripada si fulan, tetapi si fulan menafikan bahawa pewakil berhak menerima hak tersebut, adakah dalam keadaan ini wakil yang dilantik mempunyai kuasa mengadakan perbicaraan, iaitu kuasa berhujah untuk membuktikan hak tadi? Terdapat dua pendapat bagi masalah ini. Dia contohnya kita dah lantik wakil penerima, tapi si fulan tak percaya, orang yang kena bagi tu. Jadi adakah yang wakil yang kita telah lantik tu boleh berhujah, boleh masuk court tak, untuk dia sahkan yang bahawa dia ni adalah wakil untuk menerima hak tadi? Yang pertama pendapatnya, wakil mempunyai hak untuk berbuat demikian kerana melalui perbicaraan tersebut, iaitu dengan hujah tersebut, dia akan membuktikan hak pewakil dan seterusnya menerima perkara yang diwakilkan kepadanya. Ini bermakna kebenaran untuk menerima hak tersebut sekaligus merupakan kebenaran untuk mengadakan perbicaraan untuk berhujah. So pendapat pertama kata dia boleh buat, dia boleh berhujah dan juga dia boleh menerima, sebab dia punya hak dia adalah hak untuk menerima barang tersebut, hak menerima hak tersebut. Jadi dia dengan secara langsungnya dia boleh juga berhujah untuk mempertahankan hak tersebut. Yang kedua pula, wakil tidak mempunyai kuasa untuk mengadakan perbicaraan berhujah bagi membuktikan hak pewakil. Ini kerana kebenaran yang diberikan adalah untuk menerima, bukan untuk membuktikan. Ini yang kedua. Maksudnya dia hanya menerima je. So dia tak boleh nak pergi berhujah, sebab mungkin dia tak pandai berhujah. Mungkin dia tak pandai dia berhujah. Perkara ini adalah tidak berkaitan sama sekali sama ada dari segi lafaz maupun dari segi amalan. Orang yang dibenarkan untuk menerima mungkin tidak dibenarkan untuk melakukan pembuktian. Ini kerana pewakil akan memilih orang yang amanah, berpegang kepada agama dan warak untuk menjalankan tugas penerimaan. Sedangkan orang ini mungkin lemah dari segi berhujah. Ini dia orang dan berdebat. Jadi orang-orang yang warak ni semua dia selalu tak suka berdebat, kan? Dia selalu tak suka berdebat macam Haji, kan, Ustaz Wahid ni. Dia tak debat, dia tak ada dah, kan? Dia tak berdebat dah, kan? Dia senyap je, kan? Itu contoh. Jadi kalau kita minta dia pula
jadi pula berhujah, memang kalah kita. Memang kita kalah. Okey. Mungkin jika wakil mengemukakan kes ini di mahkamah, keputusan hakim mungkin tidak memihak kepadanya. Okey, pendapat ini lebih tepat, wallahu alam. Setujulah kot. Saya rasa saya pun setuju juga. Kan, kalau kita bagi orang yang beramana yang kita suruh dia berdebat, kan, memang payah, kan. Tapi kalau dalam parlimen ni macam mana? Dalam parlimen kadang-kadang orang tu ialah dia tengok beramanah apa semua, integriti, itu suruh dia pergi berdebat dekat parlimen. Kalau berdasarkan fakta untuk menegakkan hak itu tanggungjawab dia. Kalau minta maaf lah saya panjang sikit. Memang kita ada jumpa hadis yang disuruh kita meninggalkan debat, walaupun kita di pihak yang benar. Betul. Jadi parlimen tu kes lain lah. Kes lain Dia deliver tanggungjawab dia. Ya. Tak adalah, saya cuma fikir, terfikir. Kan, saya terfikir. Maksudnya, ialah kalau kita nak bagi orang-orang berdebat ni, maksudnya kalau ikutkan kepada ni perwakilan, kan? Tapi dalam ni tak ada, perwakilan politik tak ada dalam ni. Saya tak ada kan, tak ada kan, cuma dia ada sini wakil perbicaraan dengan wakil jual beli kita akan masuk kejap lagi. Kat sini tak ada cakap wakil rakyat, tak ada. Wakil rakyat, tak ada. Wakil rakyat ada tak? Wakil rakyat tak ada. Siapa? Ni saya tak boleh. Kalau dia cakap luar parlimen, orang boleh sudi. Macam saya tengah cakap ni memang boleh suruh kan. Dekat dalam Facebook ni kan ada Facebook live ni, tapi tak ramai orang tengok. PKPP tak ramai orang tengok. Okay, so maksudnya dalam ni mungkin kita minta lah nanti, okay, Syekh apa Mustafa Hakim dan Mustafa Al-Bukhari ni semua ni kan, dia tulis sekali lah kalau wakil apa macam mana kan, sebab dia tak tulis, dia hanya tulis untuk wakil perbicaraan lawyer dengan wakil jual beli. So kita nak tahu tentang wakil ni, tapi diorang ni pun play safe. Saya diorang play safe juga kan. Sebab kalau dia tulis di sini kan, kena gam kot kan, takut kena gam. Okey, ataupun buku ni telah okey, yang kedua, yang seterusnya ialah wakil jual beli. Wakil jual beli. Wakil jual beli macam mana? Pertama, jual beli mesti ada jual dan juga membeli. So mesti ada seorang wakil jadi wakil penjual, ada pun you menjadi wakil pembeli. Sebab saya ada juga orang tanya kan, masa tu lah dia tanya dalam WhatsApp ke Facebook, dia tanya, Dok, saya jual dropshipper kan, banyak orang jual dropship ni kan, maksudnya dia jual orang punya barang, okay? Dia jadi wakil lah kan. So dalam konteks ni wakil lah ni, wakalah lah juga kan, betul tak? Jadi dia tanya, boleh tak saya jual harganya lebih murah daripada sepatutnya? Dia mungkin dia nak cari jualan yang lebih. Harga jual mungkin 100. Tapi dia nak jual RM90. Bagi mungkin komisen dia RM20 kan, tapi dia nak kurangkan komisen dia, dia dapat RM10 je, tapi jualan dia laju sikit kot. Setengah penjual pempunya barangan dia ada sign kontrak dah. Dijual harga tersebut RM15, tidak boleh di bawah. Kontrak akan batalkan dia punya keahlian. Tapi dia tanya pada segi macam mana? Saya cakap jawapan saya senang je. Bincanglah balik dengan bincanglah balik dengan apa tu? Pengeluar produk. Pengeluar produk. Kan? Senang je.
Sebab kontrak asal memang tak boleh. Kan? Tapi kita tu kadang-kadang susah nak cakap orang tak boleh. Betul tak? Jadi kita cakap Lindsay tu ada case. Ya. Shuangpo Lindsay, dia terminate the distributor because of distributor jual bawah daripada apa yang diharapkan. Ya. Maksudnya langgar kontrak. Langgar kontrak. Distributor langgar kontrak pemilang. Ya. Civil law kan? Yes. Dalam fiqah kita baca pula Dalam fiqah kan. Dalam fiqah. Okey, apabila seseorang dilantik sebagai wakil untuk menjual sesuatu, kuasa wakil mungkin bersifat mutlak dan mungkin terhad. Kedua-dua keadaan ini membabitkan hukum yang berbeza. Dia ada dua. Satu, dia bersifat mutlak. Satu lagi, ada condition. With certain condition. Satu lagi, you are free, you can sell. Okay? Dia ada dua. Kan? Yang condition tu macam biasalah. You boleh jual ni dengan syarat pada hari tertentu ke, ataupun dengan syarat dekat kawasan ni saja. Itu pun condition. Itu dengan condition. Okay? Kalau yang mutlak tu, you jual lah. Kau sukalah you nak jual kat mana. Kan? Kat mana apa tak ada syarat-syarat apa you jual. Okay? Itu yang perwakilan mutlak. Okay, kita tengok Wakil mutlak ialah wakil yang dilantik untuk menjalankan urusan penjualan tanpa sebarang syarat. Okay? Without any condition. Okay? Tanpa sebarang syarat. Dalam keadaan ini wakil perlu tapi kena juga mengikut garis panduan berikut. Memang tak ada syarat tapi ada garis panduan. Pertama, jual beli hanya boleh dijalankan menggunakan mata wang tempatan, iaitu kalau ringgit-ringgit je lah. Menjual menggunakan mata wang tempatan kerana amalan yang diguna pakai dengan sendirinya menyekat kebebasan mutlak ini. Okay, jika terdapat dua mata wang yang digunakan oleh penduduk tempatan, jika ada dua, selalu kadang-kadang negeri kita macam Malaysia tak ada lah. Tapi kalau tempat lain sebagai contoh di negara lain, dia ada pakai dua mata wang. Kadang-kadang dia pakai US dollar pun sekali. Kan? Itu dua mata wang yang diguna. Kan? Mata wang negara sendiri dan juga US dollar. Okay, jika terdapat dua mata wang yang digunakan oleh penduduk tempatan, wakil perlu menggunakan mata wang utama. Apakah mata wang utama yang digunakan? Okay, dalam negara tersebut. Jika kedua-dua mata wang setaraf dari segi penggunaan, dua-dua setaraf, maksudnya dua-dua mata wang utama, kan? Jadi wakil perlu menggunakan mata wang yang paling menguntungkan pewakil. Yang paling untung pewakil apa? Payah juga sikit kita nak tahu apa paling untung. Currency ni kan turun naik kan susah. Jika kedua-dua mata wang sama dari segi keuntungannya, wakil boleh menggunakan mana-mana satu yang dia kehendaki. Satu syarat dia ialah kena dalam mata wang lokal lah, mata wang tempatan. Iaitu kalau ringgit, kita tak boleh lah jual dalam dolar. Kalau kita jadi wakil lah. Tapi sekarang ni mungkin kena tengok balik. Sebab kita sekarang dah boleh jual tanpa sempadan. Kita dah boleh jual di US, di UK, jual tudung. Kalau kita jual kat Malaysia baru RM20. Baru RM20, RM30. Tapi kalau kita jual kat US $30. Kan? $30. Jadi mungkin kena tengok balik dah ni bab ni. Bab ni kena tengok balik. Mungkin ada tafsiran baru lah. Tafsiran baru sebab kita dah ada tanpa sempadan. Kita punya ekonomi pun sekarang ni pun geran berapa banyak untuk pendigitalan. Saya harap ramailah yang ambil geran digital ni. Kalau buka bisnes ke apa, ambil geran tu dekat daripada yang penjana yang lepas ni. Ada geran rasanya berapa juta? 70 juta. 700 juta. Lebih kurang macam tu lah, 70 antara 700 ataupun 70. So saya tak ingat. Yang kedua, jual beli tidak boleh dilakukan secara hutang. Jual beli tak boleh dilakukan secara hutang, iaitu dengan ditangguhkan pembayarannya ke satu tarikh yang tertentu.
walaupun jualan secara hutang tersebut dapat menghasilkan pulangan yang lebih lumayan. Okey, kalau kita jadi wakil, kita kena buat jualan tunai. Ini jualan tunai. Sebab jualan hutang ni ada risiko. Okey, ada risiko iaitu orang tak bayar, lari. Kan? So siapa nak tanggung? Takkan pewakil nak tanggung. Betul tak? Jadi untuk elakkan risiko ni, sebab tu dia dilarang untuk jual hutang. Okay, tapi selepas ni kita ada juga dia punya pengecualian juga. Okay, boleh jual hutang, tapi kita tengok sebenarnya. Ini adalah disebabkan kebenaran mutlak yang diberikan merujuk kepada jualan tunai, kerana ia adalah yang seperti biasa diamalkan dalam jual beli. Okay. Kebenaran untuk menjadi wakil mutlak ni sebenarnya lebih kepada jualan tunai. Okey, sekiranya wakil diberi kuasa untuk menjual secara hutang, ia perlu dilihat jika tempoh tertentu diberikan, wakil hanya boleh memberikan tempoh hingga ke tarikh yang ditentukan. Contohnya, boleh jual hutang tapi hanya 2 bulan. 2 bulan je hutang tu maksimum. Okay? So dia kena ikutlah 2 bulan. Namun jika wakil memberikan tempoh yang lebih singkat daripada itu, jualan dibuat secara tunai, jualan tersebut sah. Okay, maksudnya dia bagi kredit 2 bulan, tapi sebulan dia dah collect, ataupun dia buat jualan tunai, jualan tersebut tetap sah. Tetap sah. Walau bagaimanapun, jika pewakil akan risiko tertentu jika tempoh tersebut dipercepatkan, seperti mendapat keuntungan yang rendah, keselamatan hasil akan tergugat dan sebagainya, jualan tersebut tak sah. Kalau dia buat cepat, jual cepat apa semua, tapi dia dapat untungan yang sikit kan, jualan tersebut tak sah lah. So dia kena ikut balik lah. Jika tiada tempoh yang ditetapkan menurut pendapat yang paling sahih, perwakilan tersebut sah. Tempoh yang diguna pakai pula, tempoh yang boleh diberikan pula ditetapkan mengikut amalan yang diguna pakai. Huruf. Jika tiada amalan yang boleh digunakan ataupun dijadikan sebagai rujukan, wakil perlu mengambil tempoh yang paling menguntungkan pewakil. Yang ni kalau diberikan tempoh untuk jual hutang. Yang ketiga, wakil tidak boleh menjual dengan harga yang terlalu rendah, iaitu di luar daripada kebiasaan. Harga ini mestilah pada paras yang dinyatakan oleh penilai. Contoh, menurut penilai, harga barangan tersebut adalah antara 7 hingga 10 ringgit. Wakil tidak boleh menjualnya dengan harga 5 atau 6 ringgit sahaja. Nampak ni tadi? Ini soalan yang ditanya oleh dropshipper tadi tu. Harga biasa 10 ringgit ataupun 15 ringgit, tapi dia nak jual pada harga RM9. Dia kacau market sebenarnya. Dia mengacau pasaran. Dia mengacau pasaran yang telah ditetapkan oleh penjual tersebut. Sebab dia jual RM9. Tapi ejen-ejen pengeluar yang tadi yang lain kena jual pada harga RM10 ke RM15. Jadi dia dah kacau pasaran. Nanti orang cakap, kenapa yang ni jual RM9? Yang ini jual RM10. So tak ni lah, tak cantik lah tu. Jika wakil yang dilantik melanggar salah satu daripada ketiga-tiga syarat ini dan meneruskan penjualan menurut pendapat yang paling sahih, penjualan tersebut tidak sah. Sekiranya wakil telah menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, dia perlu membayar ganti rugi kerana tindakan tersebut dianggap melampaui bidang kuasa yang dibenarkan. So maksudnya walaupun ada kuasa mutlak untuk menjual secara mutlak, tapi kalau langgar antara tiga ni, antara tiga ni, wakil terpaksa membuat ganti rugi. Membuat ganti rugi. Sebab tu saya nasihatkan kepada dropshipper tersebut, bincang balik dengan pengeluar sebelum dia menjual pada harga yang lebih rendah. Jika barang tersebut masih wujud, wakil perlu mengambilnya semula. Jika tidak, wakil boleh menuntut nilai sebenar barang tersebut sama ada daripada wakil ataupun pembeli. Ganti rugi ini akan tetap ditanggung oleh pembeli kerana dia tetap perlu membayar nilai tersebut
Kemudiannya dia boleh menuntut semula bayaran yang telah dibuatnya sekiranya telah diserahkan kepada wakil. So dia boleh tuntut balik kepada pembeli tu. Okay, contohnya dia patutnya jual RM10 tapi dia jual RM9, dia boleh tuntut lagi RM1 lagi daripada pembeli. Sebab wakil sepatutnya menjual pada harga RM10. Okey, yang tu faham Okey, wakil mutlak faham. 8.27. Kita ni ada lagi. So saya akan baca perwakilan terhad. Okey, perwakilan terhad. Tadi perwakilan mutlak. Sekarang ni perwakilan terhad, ada syarat. Ada syarat. Okey, ada syarat. Tadi tak ada syarat, tapi ada garis panduan, tiga garis panduan. Mata wang tempatan, okey, jualan tunai, dan juga kena yang nombor 3-nya, harga tak boleh rendah daripada yang telah ditetapkan. Itu 3 syarat walaupun mutlak. Okey, walaupun harga wakil mutlak. Wakil yang terhad, okey, perwakilan terhad berlaku apabila pewakil melantik seorang wakil untuk menjual sesuatu miliknya dan jualan ini dihadkan hanya kepada individu, tempoh, tempat atau harga tertentu. Ini dah terus letak dia pada harga tertentu, tempoh tertentu, tempat tertentu, orang tertentu. Okey. Bagi penjualan yang dihadkan kepada individu tertentu, okey, contohnya pewakil berkata, jualkan barang ini kepada orang ini. Dia suruh jual barang ni kepada si Polan tu saja. Okey. Wakil yang dilantik wajib menjual barang tersebut hanya kepada individu yang telah ditetapkan kerana ia mungkin dilakukan atas sebab-sebab tertentu. Sebabnya adalah sebab itulah dia suruh jual kat situ, kat orang tu. Ada sebabnya, kan? Contohnya kerana harta orang ini tidak diragui. Jika ada petanda yang menunjukkan tujuan pewakil mengkhususkan jualan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keuntungan, wakil yang dilantik dibenarkan menjualkannya kepada orang lain selain daripada yang dinyatakannya. Kalau betul-betul dia memang sebenarnya tujuan pewakil tadi dia nak dapat keuntungan, tapi dia cakap bagi tahu jual kat sekolah ni, tapi dia mungkin boleh mendapat keuntungan yang lebih kalau dia jual kepada orang lain. Itu mungkin tak apa. Okay, itu tak apa. Tapi kita maksudnya tujuan dia memang nak dapat keuntungan. Semata-mata, bukan disebabkan dia memang dia nak jual kepada orang tu atas sebab-sebab lain. Okey. Bagi penjualan yang dihadkan kepada tempoh tertentu, contohnya pewakil berkata, jualkan barang ini pada hari Jumaat. Tak tahulah kenapa dia jual hari Isnin tak boleh, kan? Hari Jumaat dia boleh jual. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad tak boleh jual. Maka wakil yang dilantik wajib melakukan sebagaimana yang ditetapkan. Okey. Ini faham kan? Contoh apa? Contoh lembu korban kot. So dia hari Jumaat saja. Sebab tu namanya lembang Jumaat. Kan? Jadi bila dia jual hari Khamis, mungkin branding dia dah tak jadi. Kan? Mungkin brand dia dah tak jadi sebab mungkin lemang tu lemang Jumaat. Okey. So mungkin dia nak jaga brand lah, nak jaga dia punya tradisi lah. Hari Jumaat. Jadi kalau dia orang jadi wakil untuk menjual pun hari Jumaat je lah. Bagi penjualan yang dihadkan pada tempat tertentu seperti pasar, maka perkara ini perlu dilihat jika pemilihan tersebut dibuat untuk sesuatu tujuan seperti harga yang ditawarkan di tempat itu lebih mahal, atau pembayaran di situ lebih baik. Penjualan hanya boleh dilakukan di tempat yang dinyatakan. Dalam keadaan ini, kehendak pewakil tidak boleh diketepikan. Contohlah, dia cakap jual kat pasar je. Sebab pasar tu harga memang cantik. Tempat lain harga tak cantik. Okey? Ataupun jual dekat
kawasan tertentu ni je. Sebab harga kat situ memang lagi baik daripada harga tempat lain. Ini memang boleh kalau kita tengok. Sebagai contoh lah, kalau saya baca ada satu WhatsApp tu kan, dia kata kenapa durian kita sekarang mahal. Sebab Fama dia dah buat satu marketing strategi. Ni saya tak tahu lah betul ke tak. Dia jual durian tu, durian apa? Yang Musang King apa tu, di China dengan harga RM800 sekilo. Okay? Jadi orang kat China tu, okay, orang kawasan sana tu, dia beli Musang King ataupun durian tu, dia pun ceritalah, okay, dengan jiran dia, I beli durian ni. Jadi orang pun sebenarnya dia beli pun sebab apa? Sebab asalnya ialah durian yang dijual di China ialah durian Thailand. Tapi rasa durian Thailand ni ada petik sebelum masak tak gugur. Jadi dia kurang sikit. Jadi sebab tu dia bila dia Fama nak marketkan tu, dia marketkan lah, dan dia dapat marketkan premium. Sebab tu durian kita sekarang harga dia premium. Saya tak pasti kesahihan dia, tapi logik jugalah. Tiba-tiba sekarang ni harga durian mahal. Hari tu saya beli mula sebelum masa time baru keluar tu, 2 biji RM80. Sanggup beli kan, tapi saya tak makan, orang rumah makan. Orang rumah dengan anak seorang lagi, dua orang je dekat rumah tu yang makan, yang lain semua tak makan. Dia kena beli jugalah sebab orang rumah suka kan. Okay, RM80. Sekarang ni dah murah sikit, 2 biji dapat RM50. Ni durian ni kan, RM50 2 biji kan. Jika pemilihan tersebut dilakukan tanpa tujuan yang pasti, contohnya harga yang ditawarkan di tempat tersebut sama sahaja dengan tempat lain. Okay, kat pasar pun sama, kat tempat lain pun sama. Okay, menurut pendapat yang kuat, wakil yang dilantik boleh menjual barang tersebut di situ ataupun di tempat lain kerana tujuan di sebalik penjualan tersebut boleh dicapai di mana-mana sahaja. Kebenaran yang diberikan untuk menjual di tempat tersebut adalah seperti memberi keizinan untuk menjual di tempat lain juga. So kalau harga ni tak ada beza kan, sama juga. Tapi eloknya pergi tanya baliklah dengan pewakil, ni boleh ke saya jual dekat selain dari pasar kan. So mudah kita kan. Bagi penjualan yang dihadkan pada harga tertentu, contohnya pewakil berkata jualkan barang ini dengan harga 100, maka wakil dilantik tidak boleh menjual barang tersebut lebih rendah daripada harga yang ditetapkan. Okay, tak boleh. Okay, tak boleh lagi rendah walaupun harga tersebut adalah harga pasaran atau perbezaannya hanya sedikit. Ini kerana tindakan wakil dianggap melanggar kebenaran pewakil. So kena ikut harga pewakil. Menurut pendapat yang paling sahih, wakil boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi kerana dari segi amalan apa yang dimaksudkan ialah tidak boleh kurang daripada harga yang ditetapkan. Kalau tinggi tak apa. Dia letak 100, jual 110 tak apa. Kurang tak boleh. Malah wakil tidak dibenarkan menjual barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan 100 jika ada pihak yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Tiba-tiba ada orang kata dia nak beli harga 110, dia nak jual juga pada harga 100. Dia cakap tak boleh jual pada harga 100, tapi jual pada harga 110. Ini kerana wakil diperintahkan supaya melakukan apa yang lebih menguntungkan untuk pewakil. Dia kena act on behalf of the principal. Agent principal ni. Agent principal. Agent principal punya relationship. Okay. So kita sebagai wakil ialah agent. Kita bertindak di atas principal. Okay. Kita punya prinsipal. Macam kita kerja lah. Kita kerja sekarang kan, kita macam agent. Prinsipal kita siapa? Kerajaan. Itu kalau kerja kerajaan kan. Kalau kerja dengan company swasta, prinsipal kita ialah company lah. Company kita prinsipalnya ialah shareholder. Betul tak? Pemegang saham. Sebab dia orang owner kan, pemilik kan, pemilik kepada syarikat kan. So kita jadi ejen kepada prinsipal. Malahan jika ada pihak yang menawarkan harga yang lebih tinggi dalam tempoh khiyar, wakil boleh membatalkan jual beli yang sedia ada
jika jual beli itu tidak dibatalkan, ia dengan sendirinya akan terbatal. So maksudnya dalam tempoh khiyar, contohnya tempoh khiyar 3 hari kan, 3 hari, tiba-tiba ada orang offer lagi pada harga yang lebih tinggi, wakil boleh batalkan sebab dalam tempoh khiyar 3 hari. Batalkan, ambil balik barang, jual pada orang lain yang nak offer lebih tinggi. Jika pewakil secara jelas melarang wakil yang dilantik menjual lebih daripada harga yang ditetapkan. Contohnya pewakil berkata, jual barang ini dengan harga 100 dan jangan lebih daripada harga itu. Dalam keadaan ini wakil yang dilantik tidak dibenarkan menjual lebih daripada harga yang ditetapkan oleh pewakil, iaitu harga tak boleh lebih daripada 100. Okey, saya rasa saya sampai sini saja sebab 8.37, ada 3 minit lagi untuk isyak. Jadi kita buka untuk soalan 3 minit. Okey, sebab ni kita ada jualan kepada pihak terdekat. Jualan kepada pihak terdekat, iaitu jual pada diri sendiri lah. Contoh, boleh ke tak wakil jual kepada wakil? Wakil jual kepada anak dia yang bawah jagaan dia, boleh ke tak? Kan? Wakil menjual kepada anak dia yang di bawah jagaan dia, tanggungan dia. Atau persoalannya wakil jual kepada isteri dia, wakil jual kepada adik dia, wakil jual kepada bapa dia, cucu dia ke, datuk dia ke, itu boleh ke tak? Itu persoalan yang kita akan baca pada kuliah yang seterusnya. Jadi ada tak soalan untuk ni sementara ni? Kita sentuh pasal tak dibenarkan berhutang kan? Ya. Saya tak tahu lah, tapi dalam kita orang punya industri bisnes, berhutang tu macam dah wajib sebab dia bagi kita bisnes di sini untuk, contoh mudah dia, uruskan clearkan barang tu dekat KLA, lepas tu hantar barang tu ke katakan ke ibu. Jadi kita buat kerja tu 30 hari kemudian baru kita dapat payment dia. Kalau kita dalam masa yang sama hantar barang ke Hamburg Jerman, lepas tu dia hantar balik ke kilang, 30 hari kemudian baru kita bayar dia. Itu dah standard trading condition. Itu tak apa. Tak boleh. Itu boleh. Itu kalau yang biasanya tak boleh. Yang biasa tak boleh, tapi kan ada jualan yang memang ada hutang. Kena ikut, ada dua. Satu memang ikut waktu yang tempoh yang telah ditetapkan. Memang telah ditetapkan sebulan ke tadi, kan 2 bulan ke, ataupun mengikut uruf. Kan uruf kebiasaan berapa. Boleh, memang boleh. Tapi asalnya kalau untuk wakil yang mutlak ni sebenarnya ialah untuk tanpa hutang. Tapi yang kat bawah tu dia ada bagi tahu boleh kalau ni, tapi pewakil dah bagi tahu sebulan, 2 bulan, ataupun yang tak dia bagi tahu, dia tengok uruf, tengok pada ni. Ada cabang bawah. Ada cabang. Perkhidmatan. Okey. Courier service. Kalau itu servis. Itu servis. Perkhidmatan dia dah ada di ujroh. Ini wakalah. Wakalah ialah wakil. Okey, ada soalan lain? Tuan Syed dah ada dah. Bukan dari yang dropship pun bukan wakil. Dropship bukan wakil. Tu ejen. Ejen juga. Macam-macam virtual kedai. Dropship pun ejen juga kan? Jadi tak bukan ejen berwakil sebab dia ambil order dulu. Order jual beli tu dia hantar ke pembeli dengan dia. Ya. Dia jual beli hantar dia dengan luar. Jadi dia macam dia beli dengan luar, dia jual balik. Saya rasa dia wakil lah. Reseller. Dia reseller. Saya rasa dia wakil. Yelah, sebab untuk dilantik jadi dropshipper memang kena yang pengeluar tu lantik dia jadi dropshipper. Betul tak? Dropship dengan Okey. dropship dilantik oleh seller ataupun distributor dekat situ kan? Betul tak? Saya tak berapa pasti sekarang, tapi saya ingat macam contohnya kan, contoh nak jual air kan. Okey, satu dropship ialah dia ada satu yang ni yang dipanggil yang tukang jual ni kan. Yang dia panggil dropshipper lah kan. Okey, dropshipper, lepas tu ni ada pembeli. Yang ni ialah pengeluar. So dropshipper ni sebenarnya dia tak ada barang ni.
Tak ada kan? Betul tak? Betul. Dia menjual barang ni atas orang ni yang hantar terus kepada Betul. Pada waktu jual beli itu dilakukan para pembeli dengan pewakil, bukan dengan dia. Kita jadi wakil ketua kata ketua umum adalah. Okey. Jadi kontrak jual beli Sekarang ni yang dia punya kontrak dengan siapa? Kalau dropshipper. dropshipper ada kontrak antara dropshipper dengan pembeli ataupun dropshipper dengan penjual. Bukan penjual dan pembeli. Bukan penjual dengan ini tak dia, Kita tak tahu pun siapa penjual. Kita pembeli tak tahu siapa penjual pun. Kita beli dengan dia. Nanti saya Kadang-kadang dropshipper kata dia yang buat. Padahal yang juga lain. ya. Jadi itulah antara dropshipper dengan jadi saya So dia bukan wakil juga. reseller je. Dia reseller. Betul reseller. Trader lah dia. Kalau wakil macam kita wakil, kita pergi hantar kat kedai. Jual dengan harga RM1. Satu box. Itu wakil lah. Dia buat satu penjual, dia jual dengan RM1. Tapi nanti kita tengok dulu dropshipper tu apa kontrak dia sebenarnya. Kan sama ada dia trader atau reseller ataupun dia sebenarnya wakil. Kan? Sebab kalau wakil tu lah yang ada persoalan tu, boleh tak dijual pada harga yang lebih rendah. Macam kalau wakil macam kalau ejen. Ejen lah. Etika Itu memang confirm. confirm kan. Tu confirm dah jadi wakil lah tu. Sebab dia ejen principal kan. Tapi ni macam dropshipper ni sekarang ni dia confirm tu. Barang tak ada. Barang dia tak ada kan. Jadi orang order, semua order yang Dia macam, dia cari lah. tapi dia macam ejen juga tu. Dia macam ejen tapi sales agent. Kita tahu lah. Kan? Dia ada konflik dengan dia ada konflik ni. Ada tu yang offer. Tapi adalah macam kata dropshipper yang macam Kia tu memang ada ejen dah. Dia beli Kia kan dia Kia ni. Saya rasa tu pun bukan perjanjian. Dia boleh beli mana-mana pun. Pakai Kia sebagai customer biasa. Dia ambil order, pergi kat tempat tu beli hantar. Jadi yang ni yang banyak ni dia orang kena tengok balik kan. Itu bukan dia panggil apa? Personal shopper. Yang macam dropshipper, dropshipper dia sebagai yang kita panggil shopper. Tapi dropshipper dia orang beli dengan dia pergi ke Macam ada soalan tak daripada soalan ni? Rasanya tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lain, tak ada soalan lain. Okey, ada satu soalan ni. Oh, ni dah masuk ekonomi ni. Untuk EPF. Okey. Sekarang ni cadangan tu World Bank ke cadang? World Bank yang cadang. Bank Dunia yang cadang. Bukannya ni EPF yang cadang, bukan? EPF ke World Bank yang cadang? Okey, saya macam ni lah. Okey, saya pun baru terbaca tadi, tapi saya terbaca pun secara sekali ni. Apa objektif dia? Contohnya nak bagi dia orang keluar pada umur 65. Sebab sekarang ni satu yang kita tengok faktanya, jangka hayat kita dah makin panjang. Okey, makin panjang. Contohnya sekarang ni lelaki tak salah saya 70 berapa? Tapi 73. 72, yang wanita 78. Dia lebih ni 78 ataupun ni. So maksudnya dia dah jangka hayat tu lebih panjang. So bila lebih panjang, kalau kita yang dulu sampai umur apa ni berapa? 55, nak sampai 70 tu ada lebih kurang 20 tahun. Kan? 20 tahun jadi kan. So habis duit. 60 dah habis. Ya, 60 saya tak tahulah. Tapi dulu isunya saya pernah dipanggil kat Asrul Wani, cerita pasal EPF ni. Pada waktu tersebut, masa tu tengah panas, dia orang baru je dapat duit, habis dah EPF. Baru dapat habis, keluarkan duit, dah terus habis. Masa tu tak sampai berapa tahun pun dah habis. Okey. Masa tu soalan daripada Astro pun memang adalah juga soalan-soalan yang kadang-kadang kita tak nak, sebab soalan tu macam soalan yang provoke kan. Puas nak menjawab masa tu live kan, masa tengah live kan, berkerut-kerut dalam muka saya nak jawab kan, sebab kalau salah jawab habis. Yang saya tengok lah kan, macam
Europe, Germany, kalau pekerja tu dia ada good saving sampai umur dia dah besar 60, dia dah okey tu retire. Jadi maksudnya EPF dia lah kita panggil, dia okey tu retire. Tapi kalau EPF dia tak berapa cantik lagi, dia offer you to extend for another 5 years. 65 lagi, tapi subjek dengan kesihatan lah. Tapi dia orang cakap yang kesihatan kalau setakat 65 tu everybody okey lagi. Okey lagi kan. Jadi option tu untuk kemudahan bersama lah, supaya you still ada duit selepas extension sebab 10 tahun kita dulu kan. Sebab dia tak ada mencik. Ya. Sebab kita lah, kalau 20 tahun tu memang lama tu. Lama. 20 tahun. Kan? Jadi saya rasa tujuannya adalah untuk bagi, untuk sustain. Untuk sustain selepas 65 sampai 75, 10 tahun lagi tu. Jadi sebab itulah saya rasa tapi sama ada ianya sesuai atau tidak, saya tak pastilah. Kan, adakah ia sesuai umur 65 tu baru boleh, kan, baru boleh dikeluarkan maksudnya. Ya. Ke macam mana? Susah, lama sangat nak enjoy. Tak boleh enjoy. Dia patutnya 55 dah kena enjoy kan. Ya, tapi sebab 20 tahun tu kan, macam tuan saya cakap 55 dah keluar, 60 dah habis. Doktor, Ya. doktor, dia saya tak pasti ya, tapi kalau legal law sekarang ni majikan, adakah majikan still wajib untuk mencarum kepada kita selepas kita still berkhidmat 55 tahun sekarang ni? Adakah dia masih wajib ataupun dia dah tak wajib? Kalau dia masih berkhidmat. Ya. Saya rasa dia isu Siapa yang kerja lagi yang dah umur 55 ke atas masih kerja? Saya tak tahu. Sebab wajib tak dia ni? Rasanya kena bayar kan? Kena bayar kan? Sebab siapa yang masih bekerja lagi dah 55 ke dah pencen tapi kerja. Dia EPF majikan tolak tak? Ada kan? Kita bukan bersara. Dia Mas. bersara dan naik 10 kan. Tapi cara operasi untuk majikan dikurang. Dia kurang sikit lah. Okey. still wajib lah, still wajib. Okey, so saya rasa tak ada lagi soalannya. Okey. Okay, dengan itu kita tutup majlis kita ini atas tasbih para dan salawat subhanallah subhanallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.